Kisah yang diceritakan oleh Ibnu Sa'ad berkenaan dengan sikap Umar bin Abdul Aziz ini antara ratusan ribuan kisah-kisah salafus saleh yang menggambarkan bahawa mereka sentiasa menjaga niat mereka, menjaga keikhlasan hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim wa ba'. Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam kitabnya At-Tabaqat berkenaan sikap Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan bahawa apabila Umar bin Abdul Aziz berkhutbah di atas mimbar dan mengkhawatiri akan timbulnya perasaan membanggakan diri, maka dia akan memendekkan khutbahnya itu. Jika dia menulis surat dan khawatir akan timbul perasaan ujub, yakni bangga terhadap dirinya sendiri, maka dia mengoyak kertas itu dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang ada di dalam diriku. Kisah yang diceritakan oleh Ibnu Sa'ad berkenaan dengan sikap Umar bin Abdul Aziz ini antara ratusan ribuan kisah-kisah salafus saleh yang menggambarkan bahawa mereka sentiasa menjaga niat mereka, menjaga keikhlasan hati mereka, supaya segala sesuatu yang dibuat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang hamba yang memulai segala tindakan dengan maksud ditujukan hanya untuk Allah dapat melihat nikmat dan taufik Allah yang dikurniakan kepadanya. Dia merasa bahawa dia mampu untuk melakukan hal itu kerana bimbingan Allah, bukan kerana kemampuan, pengetahuan, fikiran dan kekuatan dirinya semata-mata. Orang-orang soleh, mereka meletakkan bahawa kejayaan mereka membuat sesuatu perkara itu ialah kerana keikhlasan. Mereka melakukan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana kemampuan. Biasanya kita manusia ni, orang awam macam kita bila buat sesuatu perkara, kita rasa kita boleh buat kerana kita kata kita ada kemampuan, kita ada kepakaran bidang tu, kita ada sesuatu ilmu tentang perkara tersebut, tanpa menafikan bahawa kepakaran ilmu itu penting. Tetapi pengarang kita sebut di sini, yang lebih penting daripada itu soal menjaga keikhlasan, dan kita lakukan itu kerana Allah. Allah yang menciptakan lisan, hati, indera penglihatan dan pendengarannya. Dari titik tolak inilah Allah akan memberi seseorang hamba hasil atas pekerjaannya yang terbaik, atau Allah akan menahan dan mengharamkan hasilnya. Tidak pernah ada yang mampu untuk merosak amal terbesar seseorang kecuali ujub dan pandangan subjektifnya terhadap diri sendiri.
Perkara-perkara yang dibuat oleh manusia ini, seperti mana yang kita ketahui, yang kita maklum, semuanya berdasarkan niat kita. Apa sahaja perkara yang dia buat. Mungkin A dan B buat benda yang sama, perkara yang sama. Yang membezakannya ialah niatnya, nawaitunya. A, nawaitu dia kerana Allah. B, nawaitu dia kerana lain daripada Allah. Dua-dua tu berjaya. A berjaya, B berjaya. Mereka cemerlang, A cemerlang, B cemerlang. Tetapi sekarang persoalannya ialah nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya Allah Taala memberi kepada manusia ini apa yang mereka buat di atas dunia ini. Jika mereka melakukan kebaikan, walaupun niatnya bukan kerana Allah semata-mata, tapi kerana kebaikan yang dia buat kepada manusia, Allah balas di dunia ini. Ini yang dapat kita fahami dalam satu hadis yang selalu kita baca. Siapa yang inginkan usianya dipanjangkan, maka di antara perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW ialah falyasil rahimah. Hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Jadi kemurahan rezeki dan juga panjang umur itu disyaratkan apabila seseorang itu menghubungkan silaturahim. Dia hubungkan silaturahim. Soal ikhlas tak ikhlas tu, itu perkara kedua. Saya ada terbaca pandangan yang menyebut bahawa jika perkara yang dibuat oleh Nabi ini, apa dia tadi? Maknanya dia hubungkan silaturahim, dia menjadi manusia yang membantu orang lain, contohnya. Kalau dia bukan Islam pun, non-Muslim pun, kerana bila dia buat perkara tersebut, dia akan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Mungkin kita ada pengalaman kawan-kawan kita yang non-Muslim, yang Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Di antara yang kita lihat ialah walaupun dia bukan Islam, tetapi dia buat sesuatu yang menjadi perkara yang diajar oleh Nabi secara umum. Kalau nak keberkatan umur, murah rezeki itu, hendaklah dia menghubungkan silaturahim, berbuat baik kepada orang lain. Inilah kehebatan ajaran yang dibuat oleh, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dia akan mengilhamkan hati hamba tersebut untuk menyaksikan nikmat taufik dan pertolongan Tuhan kepadanya dalam setiap perbuatan. Ini golongan yang Allah Ta'ala ingin beri kebaikan kepada manusia. Jadi hamba ni, dia sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri. Dia sentiasa mengharapkan taufik. Dan dia yakin apa pun Allah Ta'ala akan bantu dia. Dan ini keyakinan orang-orang terdahulu, walaupun bagaimana keadaan pun, akhirnya akan datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu adalah dekat. Kelebihan yang diberikan Tuhan ini akan mengusir ujub di dalam dirinya. Ujub ni dia rasa ajaib, dia rasa hebat. Berdasarkan hal ini, dia akan selalu kembali dan bertaubat kepada Tuhannya. Dia juga akan malu untuk meminta upah dari apa yang telah dilakukan, yang tentu sahaja memiliki banyak kekurangan. Dan apabila Allah tidak mengizinkan mereka untuk menyaksikan nikmat taufik dan pertolongan, maka dia akan melihat dirinya sendiri dalam beramal. Dia melihat dengan pandangan kesempurnaan dan keredaan, amal tersebut tidaklah diterima atau diredai ataupun dicintainya. Orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang beramal hanya semata-mata kerana Allah, akan menyaksikan anugerah
keutamaan taufiknya. Dia akan selalu memohon keampunannya dan berasa malu jika dia tidak dapat memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menghayati sumber tuntutan ajaran Islam, dia akan temui bahawa amal zahir amat berkait rapat dengan hati. Kita ulang sekali lagi, dia akan temui bahawa amal zahir amat berkait rapat dengan hati. Maknanya amalan-amalan zahir manusia ni, dia ada kaitan rapat dengan hati kita. Bahkan tidak hanya itu, amal dan tindakan manusia bergantung kepada hati. Tanpa hati, amal tersebut tidak akan tercapai maksudnya. Sesungguhnya amalan hati lebih bersifat wajib bagi seorang hamba daripada amalan anggota tubuh yang lain. Bukankah perbezaan amal seorang mukmin dengan munafik terletak di dalam hati mereka? Yang beza orang munafik dengan orang yang betul-betul beriman ni, kalau tengok zahir mungkin tak nampak, mungkin tak jelas. Sebab perbezaan itu ialah perbezaan hati. Orang beriman, dia betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, betul-betul nak dapat keredaan Allah di dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat. Itu orang mukmin. Orang munafik ialah orang yang berpura-pura beramal dengan Islam, hatinya tidak begitu. Itu yang membezakan. Yang kita tahu orang ni sifat munafik, adanya orang munafik, kalau Allah Ta'ala tak dedahkan, kita pun tak tahu. Betul tak? Adanya surah Al-Munafikun, banyak ayat yang cerita golongan munafik. Kemudian Nabi sendiri cerita ciri-ciri orang munafik. Maksudnya, kalau tidak didedahkan oleh Allah, kalau tak diberitahu oleh Nabi, kita tak tahu pun orang tu munafik. Ataupun wujudnya orang munafik. Semua itu didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati adalah asal dan dasar bagi ibadah yang lain. Sedangkan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain hanyalah pelengkap. Niat yang terletak di dalam hati merupakan roh bagi semua amal. Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur, hadis sahih yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dan ketahuilah bahawa setiap jasad itu ada seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu. Dan sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk tubuh dan harta kamu, tetapi melihat hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras dan harta kamu. Siapa yang duk tengok sangat ni rupa paras, harta benda ni? Manusia. Manusia yang bincang orang tu, bincang orang ni, harta orang ni, aset, kekayaan kereta begitu begini. Ini kalangan manusia. Bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Masalahnya memang dia cantik, dia ada rupa, dia ada harta, dia ada apa. Itu tak ada masalah. Tetapi itu bukan yang dilihat. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah ialah qulubikum wa a'malikum. Hati dan amalan kamu. Ini yang akan dilihat, ini yang akan disaksikan oleh rasul-rasul dan juga manusia apabila manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Muawiyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'mal kal wi'a
Idza taba asfaluhu taba a'lahu wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu bagaikan sebuah wadah, sebuah bekas. Jika baik bahagian bawah, maka baik juga bahagian atas. Dan jika rosak bahagian bawah, maka rosaklah juga bahagian atas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hati bagaikan seorang raja, sedangkan tubuh adalah pengawalnya. Jika raja itu baik, para pengawal pun ikut baik. Akan tetapi jika raja tidak baik, maka pengawal pun tidak baik. Al-Quran mendorong umat Islam, kitalah semua ni, untuk bersikap ikhlas. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengajak, menyeru kepada kita supaya kita dalam hidup kita ini letakkan keikhlasan ini sebagai perkara utama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ikhlaskan ibadah kepadanya. Maka barulah selepas itu Allah Ta'ala sebut lagi tetap teguh di atas tauhid. Dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Kita lihat ayat ni dalam surah Al-Bayyinah ini, bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya mengabdikan seluruh kehidupan ini kepada Allah, mengikhlaskan diri kepadanya. Baru selepas itu datangnya perintah-perintah yang fardu. Contoh disebut di sini, melaksanakan ibadat solat, menunaikan solat, menunaikan zakat. Disebut kemudian setelah disebut pengabdian diri kepada Allah dan juga mengikhlaskan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha kuasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk. Allah Ta'ala sebut di sini bahawa Allah Ta'ala jadikan mati dan kehidupan. Allah Ta'ala sebut mati dulu, baru Allah Ta'ala sebut kehidupan. Untuk Allah uji di antara kamu siapakah amalan yang paling baik. Fudail bin Iyad di dalam tafsirnya tentang ayat di atas menyatakan bahawa makna yang lebih baik amalnya, ahsanu amala. Siapa yang lebih ahsanu amala, yang lebih baik amalannya, maksudnya dia kata adalah yang paling suci dan benar amalnya. Para jemaah bertanya, anak murid dia bertanya, anak murid Fudail bin Iyad bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah maksud daripada amal yang suci dan benar? Fudail menjawab, jika seseorang ikhlas dalam beramal tetapi tidak benar dalam melakukan amal, maka hal itu tidak diterima. Begitu juga jika seseorang beramal dengan benar tetapi tidak ikhlas dalam melakukannya, amalnya juga tidak akan diterima. Jadi, amal seseorang akan diterima jika dia melakukan dengan benar. Benar ni maksudnya ikut syariat. Berdasarkan syariat. Bukan ibadat ni ikut agak-agak. Bukan sendiri-sendiri, bukan fikir-fikir. Tapi ibadat ni sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi.
Mana mungkin orang datang kemudian mereka-reka, mana boleh. Ini syariat Allah. Apa sahaja pengabdian diri kepada Allah ini mesti berdasarkan syariat, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah syarat yang kedua ialah ikhlas. Kalau betul kau ikut syariat, sembahyang ikut syariat, buat ni ikut syariat, patuh syariat. Tapi kalau nawaitunya bukan kerana Allah, bukan kerana Allah, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ikhlas dalam hadis Nabi. Nabi SAW banyak menuturkan hadis yang mendorong umat baginda untuk mendahulukan keikhlasan hanya kerana Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dalam satu hadis yang masyhur yang disebutkan bahawa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni hadis yang masyhur, hadis yang sahih yang kita akan sebut kalau kita kenang peristiwa hijrah, kita akan baca hadis ni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Justru itu tuan-tuan, banyak hadis termasuk hadis 40 Nawawi ke banyak hadis. Hadis pertama, hadis ni. Hadis pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Kata para ulama ketika mengulas kenapa kebanyakan kita hadis, dia letak hadis ni dulu. Sebab ini punca utama. Ini asas yang pertama. Kalau fail, kalau gagal yang ni, nak cerita yang lain macam mana? Jadi itu di antara sebab hadis ni diletakkan dalam nombor satu, hadis yang pertama. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan kepada Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia akan dapatkannya atau seorang perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya adalah apa yang dia tuju. Jadi persoalannya persoalan hati. Hanya Allah Ta'ala mengetahui niat seseorang itu melakukan hijrah. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhullah atau kama qala. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan sehinggalah amalan itu hanya ditujukan kerana Allah dan keredaannya semata-mata. Ini satu perkara yang sangat penting, topik, tajuk, mauduk berkenaan dengan kita sentiasa mengikhlaskan amalan kita. Kerana ia punca amal kita diterima ataupun tidak. Ada satu hadis tuan-tuan yang agak luar biasa pengertiannya, kefahamannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Kata Nabi, apabila kamu solat ke atas mayat, maka ikhlaskan baginya doa. Tuan-tuan, sampai ke peringkat tu Nabi minta. Kalau kita semayang jenazah, jangan semayang, bukan semayang lebih kurang, sekadar semayang begitu. Tapi kata Nabi di sini, fa akhlisu lahu du'a. Ikhlaskanlah baginya doa. Kenapa begitu?
kemungkinan mayat ataupun jenazah yang kita solat itu ada masalah dengan kita. Ada masalah dengan kita. Mungkin. Tapi sebab orang semayang belaka, kita pun semayanglah. Kita pun semayanglah. Maka tidak ada keikhlasan. Maka Nabi sebut di sini, kita kalau solat jenazah, siapa pun orang tu, fa'akhlisu lahu du'a. Maka ikhlaskanlah untuk mendoakannya. Mungkin orang tu dikenali sebagai orang yang begitu begini, tapi itu sudah selesai. Kehidupannya sudah selesai, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita manusia biasa ni, kita pun tak tahu apakah khatimah dia, apakah kesudahan dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Katalah dia mati pukul 8 pagi. Kita tak tahu apa yang sudah berlaku pukul 12 malam tadi, pukul 3 pagi tadi. Mungkin waktu itu dia mengangkat tangan, berdoa, menangis-nangis di hadapan Allah, memohon keampunan kepada Allah. Kita tak tahu. Dan kita tak tahu, mungkin dia ada kesalahan begitu begini, tapi ada amal-amal ikhlas yang dia lakukan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Justru indahnya apa yang disarankan oleh Nabi, fa'ahsinu fa'akhlisul lahu du'a. Maka ikhlaskan baginya doa. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi, Imam Nawawi menyatakan bahawa niat merupakan ukuran untuk menilai keabsahan satu-satu amal. Jika niat itu benar, maka benarlah amalan itu. Jika niat itu rosak, maka rosaklah amal itu. Fudail bin Iyad berkata, apa yang Allah inginkan daripada kamu adalah niat kamu dan kemahuan kamu. Berikut dipaparkan sebahagian daripada keutamaan niat yang benar. Kenapa niat yang benar ni penting? Para ulama kita dibuat rumusan nak mudahkan kita. Kenapalah soal niat ni soal yang utama? Yang pertama, niat merupakan rahsia dan roh ibadah. Firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Bukan darah, bukan daging, bukan gemuk tak gemuk. Tanggungjawab kita ialah memastikan binatang korban tu sesuai dengan syarat korban. Itu saja. Untuk bandingkan warna dia gemuk tak gemuk, itu bukan persoalannya. Persoalan yang dilihat ataupun yang dilihat oleh Allah ialah at-taqwa. Persoalan takwa. Persoalan takwa. Kerana itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ibadah yang paling utama adalah mengerjakan apa yang telah difardukan oleh Allah, di samping menjaga diri dari apa yang telah diharamkan, serta menyucikan seluruh niat hanya kepada Allah. Jadi kalau orang tanya kita, tuan-tuan, ringkas, apakah ibadat utama? Ibadat utama ni ialah kita buat apa yang difardukan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga ialah bersihkan niat kita. Amalan itu dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Niat merupakan rahsia dan roh ibadat. Yang kedua, niat seseorang lebih berperanan daripada amalannya. Maksudnya, mungkin dia tak buat lagi, tapi niat didahulukan. Contoh, niat seorang mukmin itu lebih berperanan daripada amalnya. Misalnya, dia berniat untuk melaksanakan solat malam, berpuasa pada siang hari, dan menafkahkan sebahagian hartanya, tetapi dia belum melaksanakannya.
maka niatnya tetap mampu untuk memberinya manfaat. Oleh itu niatnya lebih menguntungkan dirinya daripada dibanding amalan yang belum dikerjakan sedikit pun. Tuan-tuan, kita ambil contoh orang nak menunaikan haji. Mungkin kalau kita daftar hari ini, mungkin, saya tak pasti, saya agak saja. Kalau berdasarkan sistem komputer, mungkin kita perlu tunggu 100 tahun. Mungkin orang tabung haji boleh betulkan kita. Mungkin perlu tunggu sampai 100 tahun. Sistemnya begitu. Tetapi orang yang daftar ni, dia sudah ada niat. Dia ada niat. Yelah, mungkin tak sampai 100 tahun. Mungkin 20 tahun, 30 tahun. InsyaAllah dia akan boleh pergi haji. Tapi sebelum sampai seruan ataupun sampai tawaran daripada tabung haji 20-30 tahun akan datang, dia dah dapat pahala. Kerana apa? Kerana niatnya. Mungkin belum sampai umur dia yang patutnya dia pergi haji. Katalah umur dia 50 tahun dia pergi haji, umur 40 dia dah meninggal. Tapi dia istimewa sebab dia sudah ada niat. Dia ada kehendak. Dia ada kehendak. Berbeza dengan orang yang tak fikir langsung. Daftar bang, daftar tuan. Alah, tak, nantilah. Perkataan nanti itu tidak menunjukkan keazaman. Betul tak? Kesungguhan untuk melaksanakan ibadat haji. Ini yang disebut niat orang mukmin itu lebih berperanan daripada amalannya. Baik. Yang ketiga, niat baik tidak akan pernah terputus meskipun amal terhenti. Luar biasa niat ni tuan-tuan. Kadang-kadang sebahagian amal jasmani yang dituntut secara syarak seperti hijrah. Keadaan ini berlaku ketika Islam telah tersebar dan kalimah Allah telah dijunjung. Juga seperti silaturahim bagi sesiapa yang tidak memiliki keluarga untuk disambung silaturahim bersama mereka. Namun niat bagi amal yang baik adalah kekal. Tidak terhenti sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada kewajipan berhijrah dari Mekah ke Madinah selepas pembebasan kota Mekah, tetapi jihad dan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sesiapa yang berniat untuk akhirat, pasti dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Wal akhiratu khairan wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Bukan kata dunia tak baik, dunia baik juga. Dunia ada tempoh dia juga. Tapi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca tadi. Yang kelima, Allah Maha menjaga hamba-Nya sesuai dengan niat hamba-Nya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seseorang hamba akan dijaga oleh Allah sesuai dengan kadar niat seseorang hamba. Penting sungguh ni, hati kita, niat kita ni. Salim bin Abdullah rahimahullah menulis surat kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah kepada hamba-Nya adalah sesuai dengan niat hamba tersebut. Sesiapa yang niatnya sempurna, maka pertolongan Allah pun akan turun secara sempurna kepadanya. Jika niat hamba tadi kurang sempurna, maka pertolongan Allah pun akan turun berkurang bersesuaian dengan kadar niat hamba itu. Maknanya pertolongan Allah, jalan keluar yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni pun berdasarkan keikhlasan kita. Justru itu kita semua berdoa. Tapi doa pun tengok kualiti keikhlasan kita berdoa.
Sudah tentu orang yang berdoa dia betul-betul mengharapkan Allah memakbulkan, menunaikan hajat-hajat kita. Maka keikhlasan itu akan menyebabkan antara asbab disegerakan kemakbulan doa tersebut. Amal yang keenam, amal kebajikan seseorang hamba akan dibalas walaupun bukan atas kehendaknya. Tengok rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Dan saya fikir banyak sekali dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala balas pada kita sesuatu yang kita tak minta pun. Sesuatu yang kita tak minta. Jika seorang hamba berniat untuk melakukan satu kebajikan lalu terjadi sebaliknya, Allah tetap tidak menghapus pahalanya. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang hamba Allah pernah berazam, aku akan bersedekah malam ini. Kemudian ia keluar dengan sedekahnya. Ia menyerahkan sedekah itu kepada seorang pencuri tanpa pengetahuannya. Dia tak tahu kawan tu scammer, pencuri, penipu. Ketika waktu pagi, orang ramai saling berkata, sesungguhnya semalam disedekahkan kepada seorang pencuri. Lalu dia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagimu atas sedekahku yang jatuh ke tangan pencuri. Dia berkata lagi, aku akan bersedekah malam ini. Tak jadi dah malam tu, tersilap orang bagi kepada pencuri. Dia tak tahu. Maka malam yang berikutnya dia berkata, aku bersedekah malam ini. Kemudian dia keluar sedekahnya. Ia menyerahkan sedekah itu kepada seorang penzina tanpa pengetahuannya. Dia beri kepada wanita yang tidak baik pula. Apa yang berlaku? Yang berlaku ketika pagi datang masyarakat saling berkata, apa dia kata? Sesungguhnya semalam disedekahkan kepada seorang penzina. Lalu dia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagimu atas sedekahku yang jatuh ke tangan penzina. Dia berkata, aku akan bersedekah lagi malam ini, malam berikutnya. Kemudian dia keluar dengan sedekahnya, dia menyerahkan sedekah itu kepada seorang yang kaya tanpa pengetahuan. Silap juga, beri ke orang kaya pula. Orang kaya pula ambil. Yelah orang bagi. Ketika pagi menjelang, masyarakat berkata sesungguhnya semalam telah disedekahkan kepada orang yang kaya. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagimu atas sedekahku yang jatuh ke tangan seorang pencuri, seorang pezina dan seorang kaya. Kemudian dia melihat di dalam mimpinya bahawa Allah telah menerima sedekahnya. Sedekah kepada pencuri dengan harapan semoga melalui sedekah itu dapat berhenti daripada mencuri. Sedekah kepada penzina dengan harapan bahawa dia dapat berhenti untuk berzina. Sedekah kepada orang kaya agar orang kaya itu memikirkan untuk bersedekah sehingga dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rupanya tak sia-sia. Tak sia-sia. Melainkan kita dah tahu itu sindiket kutip derma, kita dah tahu, kita pun dah baca. Itu macam kita bagi leher ni untuk sembelih lah. Itu tak payahlah, itu akan semarak benda-benda yang tak baik. Tapi yang kita nak sebut di sini, ada nilainya apa yang dia buat itu, walaupun niat dia nak bagi kepada orang susah, orang fakir itu tak berlaku, tapi paling kurang niatnya untuk bersedekah itu sudah wajib. Ini kita boleh gambarkan kehebatan niat seseorang apabila dia melakukan sesuatu amalan. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini, kita sambung kuliah kita pada bulan depan insya-Allah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.